Ghulam, seorang pemuda yang diberikan tajaan beasiswa oleh kerajaan dia untuk belajar sihir. Yang mana Nabi SAW menyebutkan, kana malikun fi man kana qablakum, seada seorang raja di kalangan umat sebelum kamu, wa kana lahu sahir, yang dia mempunyai seorang tukang sihir. Falamma kabir qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihr. Disebut tukang sihir ni bila dah tua, disebut dekat raja tu, dia kata, tuanku, ampun tuanku, Patik ni dah tua, hantarlah kepada aku seorang pemuda supaya aku boleh hajar dekat dia sihir. Maka raja ni pun dia pilih lah. Dah tentulah dia buat pemilihan, selection, dia buat audition lah. Nak tengok mana budak-budak yang terbaik, kan? Mana budak-budak yang terbaik untuk ganti tukang sihir raja. Yang mana zaman dulu tukang sihir raja ni kira macam dialah yang menjaga keselamatan kerajaan. Kira kalau macam hari ni, dia ni kira macam panglima tentera lah, ataupun orang kata apa, yang memberikan ketakutan kepada rakyat supaya jangan lawan raja lah. Dia akan defend raja, panglima angkatan tentera lah. Maka dia hantarlah, dia buat selection, tiba-tiba dapat seorang budak. Dan budak ni pastinya budak yang terbaik lah dalam kerajaan pada masa tu, yang diharapkan supaya dapat menyambung legasi tukang sihir. Nabi SAW kata dalam hadis ni, wa kana idza dhahaba ila sahir marra birrahib. Dia ni bila salaka, bila dia melalui jalan nak pergi jumpa tukang sihir ni, dia akan melalui satu kawasan yang di sana ada seorang ahli ibadat. Kalau tengok dalam hadis ni, Nabi nak kata ahli ibadat ni yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada tauhid lah. Walamma idza salaka ila sahir marra birrahib wa qa'ada ilaih. Nabi kata, dia akan lalui satu kawasan yang ada rahib dekat situ, yang ada ahli ibadat dekat situ, yang beribadat, yang menyembah Allah Azza wa Jal. Dan dia bila lalu je kawasan nak pergi jumpa tukang sihir ni, dia akan duduk di situ sekejap. Dan rahib ni akan bercakap dengan budak ni, mengajar budak ni tentang ilmu yang berkaitan dengan agama yang betul, tauhid. Jadi budak ni dia dapat pendedahan, dia dapat ilmu sihir pun dapat, ilmu yang betul pun dapat. Tetapi walaupun dia disuruh dan ditaja, diberikan beasiswa oleh kerajaan untuk belajar sihir, tetapi jiwa dia terikat dengan ilmu yang betul. A'jabahu, kata Nabi, dia dengar kalam rahib ni, dia suka. Tapi bila dia dah belajar dengan rahib ni, biasalah bila nak pergi ke sahir, bila nak pergi ke tukang sihir ni, dia duduk sekejap, dia akan lambat lah. Darabahu, kan? Tukang sihir ni akan pukul dia, lambat. Dia ni mengadu kat rahib ni, dia kata, aku kena pukul. Rahib ni kata dekat dia, kalau kamu takut kena pukul, kamu kata, bila sampai je dekat tukang sihir tu, kamu katalah, habasani ahli. Yang melambatkan aku, yang menahan aku adalah keluarga aku. Dan kalau kamu takut keluarga kamu marah kamu sebut habasani sahir. Yang melewatkan aku adalah tukang sihir ni. Jadi begitulah kehidupan dia. Dia dengar sihir, dia dengar tauhid. Dia dengar sihir, dia dengar ilmu yang betul. Sampai satu ketika dia nak pergi belajar sihir ni, tiba-tiba orang ramai berkumpul dekat tengah-tengah jalan. Fakanat dabatun azimah, kata Nabi. Tiba-tiba dia tengok dekat jalan tu, orang tak boleh nak lalu, ada satu binatang yang besar. Dalam riwayat ni tak disebut lah, tetapi sebahagian riwayat kata ada singa seekor. Jadi orang takut nak lalu. Budak ni kata apa? Budak ni kata, hari ni aku akan tahu
Mana satu yang betul? Ilmu tukang sihir ke ilmu tok syekh? Dia pun ambil seketul batu. Dia kata, Allahumma in kana amru rahib ahabbu ilaik min amri sahir faqtul hadhihi daba hatta yamshi an-nas. Dia kata, wahai Allah, ya Allah. Dia ambil seketul batu, dia kata, ya Allah, kalaulah urusan ataupun ilmu, kalaulah ilmu tukang kalaulah ilmu tok syekh ni lebih engkau sukai berbanding daripada ilmu tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini dengan batu ni sehingga manusia boleh lalu kawasan ni. Faramaha, dia pun baling betul-betul mati. Betul-betul mati, manusia pun boleh lalu. Jadi dia cerita dekat tukang rahib ni, dalam masa yang sama dia dapatlah karamah. Dia dapat kelebihan, dia boleh menyembuhkan orang buta, dia boleh menyembuhkan orang kena sopak. Tapi tok syekh dia, bila dia cerita dekat tok syekh dia, tok syekh kata, sesungguhnya hari ini kamu telah sampai kepada satu tahap engkau lebih baik daripada aku. Kalau kena apa-apa pada engkau, jangan babitkan aku. Tok syekh dia bukan nak lepas tangan. Tok syekh takut kalau ujian yang dia dapat tak setimpal ataupun dia tak mampu tanggung, dia takutlah. Jadi tiba-tiba ada seorang menteri yang rapat dengan raja. Dia dengarlah cerita budak ni boleh sembuhkan orang. Menteri ni jalisun lil malik, dia dekat dengan raja, dia selalu duduk dengan raja, kabinet lah. So dia dengar budak ni boleh menyembuhkan orang buta. Dia buta. Dia jumpa budak ni. Dia kata, tolong sembuhkan aku. Boleh? Tolong sembuhkan aku. Budak ni kata, innama yashfillah. Sesungguhnya aku tak boleh sembuh sesiapa. Yang sembuhkan hanya Allah. Kalau kau beriman dengan Allah Azza wa Jal, Tuhan aku dan Tuhan kau, aku akan cuba doa pada Allah untuk disembuhkan penyakit mata kau ni. Maka menteri ni pun setujulah. So bila setuju, dia doa sembuh. Jadi menteri ni dah sihat, dah nampak. Dia pergilah duduk di tempat yang mana dia duduk. Bila ada je mesyuarat kabinet, dia duduk dekat dengan raja. Raja pun tengok dia. Ai, sembuh dah mata? Dia kata, ya, sembuh dah. Siapa sembuhkan kau ni? Dia kata, Allah. Raja terkejut. Allah? Siapa Allah? Dia kata, Tuhan aku dan Tuhan kau adalah Allah. Dia kata, Allah, Tuhan aku. Dia kata, engkau ada Tuhan lain ke selain daripada aku? Raja pun perasan jugalah. Kan? Dia kata, ya, Tuhan kau dan Tuhan aku adalah Allah. Maka dia paksa menteri ni untuk kembali kepada agama asal. Kalau tidak, akan dibunuh. Tapi menteri ni tak mau lah. Bila tak mau, digegaji kepalanya sampai terbelah dua. Kan? Dia panggil budak tu. Raja panggil budak tu. Tengok-tengok budak tu adalah budak yang dia bagi beasiswa. Dia tengok, kamu mengaji dengan siapa ni? Aku suruh kau belajar sihir. Yang kau pergi belajar ilmu ni buat apa? Seksa sampai ditunjuk kepada tukang rahib tadilah, tok guru dia. Tok guru dia pun dibunuh disebabkan beriman. Tapi budak ni dia tak bunuh secara gergaji kepala lah. Budak ni mungkinlah raja tengok, dia kata budak ni ada potensi. Kalau bunuh rugi pula. Dia pun dah makan duit kerajaan banyak. So raja panggil pegawai-pegawai dia. Panggil pegawai-pegawai dia. Dia kata, kau pergi bawa budak ni sampai atas bukit, puncak bukit. Paksa dia kembali kepada agama asal. Kalau tidak, campakkan ke bawah. So raja guna kuasa untuk gertak lah. Memang bawa bukit jadi goyang. Yang lain semua terjun ke bawah, jatuh ke bawah. Budak ni tak apa, balik ke istana. Terkejut raja. Mana yang lain? Dia kata, kafanihimullah. Allah uruskan mereka. Maksud dia, matilah. Aku balik sini lah.
Sebab aku tak mati lagi. Raja kata ke pegawai yang lain, bawa dia pergi laut pula. Bawa pergi tengah laut, paksa dia kembali kepada agama asal. Kalau tak, campak ke laut. Gertak dia sikit. Bawa lah naik sampan. Tengah-tengah laut. Laut bergelora, sampan pun terbalik. Mati yang bawa. Budak ni kekal hidup. Batah balik dia ke istana. Lah kali dia kata ke raja, ginilah. Kalau betul kau nak bunuh aku, kan? Kalau betul kau nak bunuh aku, ikat aku dekat batang pokok. Ikat aku dekat batang pokok, ambil anak panah daripada bekasnya, letak dekat busur panah. Masa nak panah aku, kau sebut Bismillahirabbi hadzal ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Kau panahlah aku akan mati. Tapi kena himpunkan manusia dulu. Biar semua manusia tengok aku. Maka raja ni pun, sebab dia pun tengok, budak ni macam mencabar aku lah. So dia pun setuju. Dia buat macam mana yang budak ni nak buat. Maka dia panah. Dia arahkan hulu balang istana panah. Bismillahirabbil ghulam. Terkenalah panah tu dekat kawasan kepala budak ni. Kawasan kepala tepi ni. Matilah budak ni. Bila orang tengok mati budak ni, ialah mungkin budak ni pun dah terkenal boleh menyembuhkan. Orang semua kata, amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhan budak ni. Jadi hulu balang istana pun, yang rapat-rapat dengan raja ni, dia bagi tahu kat raja. Dia kata, tuanku, apa yang tuanku takut selama ni telah berlaku. Raja bunuh budak ni, raja bunuh tukang tok syekh yang mengajar ilmu agama kat dia. Raja bunuh menteri yang rapat dengan dia sebab depa ni beriman, dan raja tak mau orang menyembah Allah Azza wa Jal. Tapi hari ni dengan tindakan tu telah berlaku apa yang raja takut. Maka semua yang beriman itu dipaksa untuk terjun dalam satu parit yang dipanggil sebagai ukhdud. Parit tu dibuat di pertengahan hujung jalan. Setiap jalan betul-betul di kawasan pusat orang bertemu, dibuat parit, diletakkan api dan dipaksa untuk kembali kepada agama asal. Kalau tidak akan dipaksa terjun. Baik, Nabi SAW ceritakan kisah ni kepada kita. Nak bagi tahu kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, bahawasanya yang pertama sekali, dalam dakwah ini ada kalanya orang muda itu memberikan sumbangan yang besar. Ada kalanya orang muda itu memberikan sumbangan yang besar di dalam dakwah. Walaupun ada orang kata orang muda ni tak tahu apa, kadang-kadang tak matang. Tapi sebenarnya kita tidak boleh nafikan tenaga mereka, semangat mereka ada kalanya sangat diperlukan untuk menggerakkan satu-satu wacana pemikiran ataupun dakwah di dalam negara.